PKP, PKPB, PKPP, PKPB, PKP 2.0 dan PKPB. Ini sememangnya memberi tamparan yang hebat kepada golongan peniaga dan juga penjaja kecil di luar sana. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MIDEC menerusi SME Corp Malaysia di bawah program Micro Connector telah bekerjasama dengan rakan pembekal perkhidmatan untuk memperkenalkan Warung Rider. Platform ini memudahkan penjaja dan peniaga kecil untuk berniaga secara dalam talian, sekaligus menjana peluang pekerjaan kepada individu yang terjejas akibat COVID-19. Jangan lupa untuk saksikan sesi soal usahawan pada 10 Mac 2021, hari Rabu jam 11 pagi, bersiaran secara langsung hanya di Facebook SME Corp Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi serta salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada sesi soal usahawan pada pagi ini. Untuk makluman para penonton FB SME Corp Malaysia, terima kasih kami ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana dapat bersama dengan kita untuk mendapat sedikit maklumat yang kita akan kongsikan melalui sesi soal usahawan pada pagi ini. Untuk makluman para penonton semua, sesi soal usahawan pada pagi ini adalah merupakan siri yang ke-8 pada tahun ini. Pada pagi ini kita akan membicarakan tentang Warung Rider. Untuk tentu tuan-tuan dan puan-puan tertanya, apakah itu Warung Rider? Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Warung Rider adalah merupakan satu platform dalam talian yang bertujuan untuk membantu para peniaga kecil dalam menjalankan perniagaan secara talian. Seperti mana kita tahu bahawa pada masa sekarang situasi pandemik COVID-19 yang telah melanda negara di seluruh dunia termasuk di Malaysia telah membuka satu peluang untuk para peniaga mengambil peluang dan menggunakan perniagaan dalam talian sebagai salah satu cara untuk mereka mempermudahkan dan mempertingkat lagi kecekapan dalam menjalankan perniagaan. Jadi Warung Rider adalah merupakan satu platform online yang dapat membantu para peniaga menjalankan perniagaan dengan lebih cekap lagi. Di samping itu juga di bawah program Warung Rider, mereka menyediakan latihan kepada para belia B40 terutamanya untuk menjadi rider bagi membantu mereka menjana pendapatan dalam menjalani kehidupan seharian dalam suasana COVID-19 ini. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan juga, sebenarnya Warung Rider adalah merupakan satu program latihan yang telah dilaksanakan oleh SME Corp Malaysia di bawah program Micro Connector. Program Micro Connector adalah merupakan satu program yang bertujuan untuk memberi bantuan kepada perusahaan mikro dalam meningkatkan kecekapan menjalankan perniagaan dan juga dalam membantu golongan B40 dalam menjana kemahiran baru bagi membantu mereka menggunakan keusahawanan sebagai salah satu punca untuk menjana pendapatan. Pada sesi pada pagi ini, kita telah akan bersama dengan dua orang ahli panel jemputan. Pertama sekali, kita akan bersama dengan Encik Kamarul Hisham Azim yang merupakan Ketua Pegawai Operasi Idea Kreatif Serian Berhad yang merupakan syarikat operator pengendali Warung Rider. Yang kedua, kita akan bersama dengan Encik Muhammad Fairul Qayyum yang merupakan salah seorang merchant dan juga pemilik syarikat warisan dagang yang telah mendapat manfaat di bawah program Warung Rider ini. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada Encik Kamarul atau lebih mesra dengan panggilan Encik Kem dan juga Encik Qayyum. So, Assalamualaikum dan selamat pagi Encik Qayyum. Apa khabar semua? Sihat ke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Alhamdulillah. Okay. Saya tak berapa sihat lah. Okay, Encik Kem macam mana? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Saya nampak di belakang tu Warung Rider punya promosi dengan beg-beg semuanya tu agak menarik lah. Terima kasih. Saya rasa ini adalah satu good brand untuk para peniaga Malaysia mengetahui tentang apakah itu Warung Rider sebenarnya. So pada pagi ini saya sebagai pihak SME Corp ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Cik Kem sebagai wakil daripada Warung Rider dan juga kepada Cik Qayyum kerana dapat bersama dengan kita untuk berkongsi sedikit maklumat dengan para pendengar dan penonton di luar sana mengenai apakah itu Warung Rider. Sebab kalau boleh kita nak lebih tahu dengan lebih lanjut apakah faedah-faedah yang
para peniaga kita di luar sana akan mendapat manfaat sekiranya mereka menjalankan perniagaan menggunakan platform Warung Raja ini. Okey, untuk para penonton pada pagi ini, sesi soal usahawan pada kali ini akan ada sedikit kelainan. Pada pagi ini kita akan ada satu slot khas iaitu sesi kuis, di mana di dalam sesi ini kita akan menyediakan beberapa hadiah yang agak menariklah untuk kita tawarkan kepada pemenang-pemenang yang berjaya menjawab soalan dengan tepat. Kepada para penonton, kita akan utarakan soalan kuis di penghujung slot ini, dan kepada para penonton, mereka boleh mengemukakan jawapan di ruangan komen FB SME Corp Malaysia. Okey, tanpa melengah-lengahkan masa, saya rasa saya akan mulakan sesi pada pagi ini. Saya akan berbicara sedikit dengan Cik Kem. Mungkin Cik Kem sebagai wakil daripada Warung Rider boleh bercerita sedikit mengenai apakah itu Warung Rider. Sebab orang dah rasa mungkin excited ni. Warung Rider. Tapi apakah sebenarnya Warung Rider itu? So saya persilakan Cik Kem untuk berkongsi maklumat dengan kita pada pagi ini. Dipersilakan Cik Kem. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton. Dan terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis, rakan saya, Cik Syamil, Cik Nik Syamil. Terima kasih atas jemputan ini, dan juga kepada rakan peniaga kita, Cik Fayum. Terima kasih kerana menyertai program ini. Kita lihat sejak tahun lepas, pada bulan Februari, kita mengalami satu peristiwa yang tidak pernah berlaku dalam sejarah, iaitu PKP. Dan bertolak dalih daripada berpunca daripada satu pandemik yang berlaku di seluruh dunia, COVID-19. Atas sebab itu, maka keperluan untuk masyarakat keluar pergi membeli barangan ataupun makanan itu jadi terhad. Dan kita lihat lambakan syarikat-syarikat yang mengeluarkan produk-produk atau perkhidmatan penghantaran makanan ini naik seperti cendawan tumbuh. Dan mengambil kesempatan itu juga, kita lihat pada masa yang sama banyak golongan-golongan peniaga, terutama golongan-golongan peniaga B40 yang tersekat pendapatan kerana tak dapat menjual, menjalankan perniagaan secara terbuka. Dan begitu juga kita lihat pengangguran berlaku mengikut data statistik, sehingga hujung tahun 2020 hampir 1 juta orang tidak bekerja. Gerangan-gerangan tak dapat pekerjaan, ramai yang diberhentikan, industri menjadi lumpuh, industri penerbangan, industri perkhidmatan, perhiburan menjadi lumpuh, dan ramai orang hilang pekerjaan. Dan demi membantu masyarakat menyahut seruan kerajaan untuk mendigitalkan Malaysia daripada segi usahawan dan orang ramai, maka wujudlah Warung Rider. Jadi Warung Rider adalah satu platform untuk orang ramai memesan makanan, barang runcit, barang farmasi, dan menghantar barangnya parcel, dokumen dan lain-lain. Jadi itulah wujudnya Warung Rider sebagai salah satu syarikat tempatan Bumi Putra untuk bersama-sama dengan syarikat-syarikat lain yang menjalankan perkhidmatan yang sama. Bukan kita nak berlawan dengan syarikat-syarikat lain, tapi kita nak menunjukkan kepelbagaian. Sebab bezanya Warung Rider ini, satu-satunya perbezaan yang nyata adalah kita hanya menghantar makanan-makanan yang suci, bersih dan halal, sesuai dengan tagline Warung Rider itu sendiri. Dan itu. Okey, terima kasih pada Cik Kem. Jadi kalau kita tengok ni, apa sebenarnya membezakan Warung Rider dengan operator platform digital yang lain ni adalah kita mementingkan kepada syariah compliant. Betul tak, Cik Kem? Betul. Jadi kalau kita tengok dari segi produk-produk yang diperniagakan atau yang diletakkan dalam online platform Radio Rider ni adalah syariah compliant. Betul. Mana sebab kita pun tahu bahawa kalau tengok pada masa sekarang kerajaan lebih mempromosikan pada syariah compliant seperti dalam sektor perbankan. Saya rasa apa yang dicuba diketengahkan oleh Warung Rider ni adalah satu benda yang baru, dan saya rasa kepada pengusaha-pengusaha para peniaga kecil boleh
menggunakan platform Warung Rider ni sebagai salah satu batu loncatan ataupun untuk anjakkan platform dalam perniagaan mereka. Sebab kita tahu bahawa pada masa sekarang pun kalau kita tengok dari segi market halal pun orang akan tengok bukan saja dari segi penyediaan makanan, tetapi mungkin orang akan tengok juga mungkin dari segi platform online ni. Orang mungkin daripada apa yang disediakan oleh Rider akan membuka mata kepada para niaga dan juga para pengguna bahawa di Malaysia telah wujud satu platform online yang telah mementingkan kepada syariah compliant. Jadi saya rasa tahniah saya dapat ucapkan kepada Warung Rider kerana di dalam kalau kita tengok memang saya tengok pun sekarang macam cendawan tubuh di merata-rata kalau kita tengah memandu tengok ada yang kala ni rider telah yang sedang membawa makanan, tapi kita sendiri sebagai pengguna kita tak tahu apakah speciality Warung Rider ni. Okey saya faham itu Cik Kem. Cuma saya nak tanya Cik Kem, sebab tadi Cik Kem ada kata Warung Rider ni akan membantu para peniaga dari segi pendigitalisasi perniagaan. Mungkin Cik Kem boleh terangkan sedikit bagaimana sekiranya para peniaga di luar sana berminat untuk menggunakan Warung Rider ni dapat menggalakkan mereka mengadaptasi pendigitalisasi dan juga dari segi especially dalam orang kata sekarang ni semua e-commerce punya platform, macam mana dapat membantu para peniaga di sana? Baik, pada bulan Februari itu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru saja melancarkan My Digital, di mana kita nampak keperluan pendigitalan itu perlu berlaku di kalangan masyarakat tempatan, khususnya di kalangan golongan peniaga. Selama ini kita lihat Makcik Kia yang menjalankan perniagaan di tepi jalan kan, di pasar malam maupun menjalankan perniagaan di rumah agak tertekan kerana suasana COVID itu telah menghalang untuk mereka berniaga secara terbuka kan? Jadi kita lihat dalam suasana COVID ni orang kata dia punya kenaikan ataupun kewujuban peniaga-peniaga dalam online ini naik mendadak, maka wujud pelbagai jenis perkhidmatan delivery secara online. Dan banyak juga platform-platform yang wujud seperti cendawan tubuh tadi. Dan untuk mendigitalkan peniaga ini adalah satu usaha yang baik. Kita menyahut sebarang kerajaan dan kita juga berterima kasih kepada pihak SME Corp yang menjuarai pendigitalan ini, yang melihat bahawa benda ini adalah satu keperluan. Dan dalam usaha kita untuk mendigitalkan peniaga-peniaga ini adalah satu cabaran yang besar kerana kita lihat golongan B40 kurang terdedah dengan teknologi kan? Mungkin terlampau biasa dengan perniagaan konvensional. Jadi kita mengambil masa 6 ke 7 bulan untuk mendidik peniaga-peniaga B40 ini, menganjurkan khusus. Baru-baru ni kita baru saja menganjurkan khusus untuk usahawan-usahawan di Janda Baik Pahang bagaimana untuk menggunakan kepelbagaian teknologi yang sedia ada ini. Dan dengan adanya teknologi ini, kita yakin golongan-golongan peniaga khususnya seperti golongan Makcik Kia ini dapat lebih meluaskan perniagaan mereka ke arah memaksimumkan pendapatan mereka. Jadi kita memang sasarkan untuk golongan-golongan Makcik Kia ini ataupun golongan-golongan peniaga kecil khususnya yang terkesan dengan COVID ini untuk terus berniaga, kelangsungan dan perniagaan itu berlaku. Dan kita juga berterima kasih kepada pihak Gabungan Persatuan Penjaja Kecil Malaysia yang menyokong usaha ini dan adik-adik persatuan hampir 2 juta lebih yang terkesan dengan COVID ini. Dan kita yakin pendigitalan ini adalah satu benda yang perlu dilakukan dan akhirnya akan menguntungkan peniaga-peniaga kecil. Okey, terima kasih Cik Kem. Kita maklumkan sebelum ini bahawa Warung Rider adalah satu platform untuk menolong golongan B40. Sebab kalau kita tengok ekoran daripada pandemik COVID-19, ramai yang telah terkesan, yang ada kerja telah hilang kerja. Contoh kita tengok sekarang pun pilot pun, sebab diorang dalam industri penerbangan, ramai yang telah berniaga sendiri. Saya tengok dalam Instagram, dalam FB, ramai sekarang pilot dah buka kedai makan apa semua. Jadi mungkin apakah
warung rider ni menyediakan peluang-peluang kepada golongan B40 ni untuk menjana pendapatan, terutama sekali dalam suasana COVID sekarang ni. Mungkin Cik Kem boleh ulas sikit. Baik, terima kasih. Kita telah mula bergerak sejak pada tahun lepas melalui dari segi kita exposekan ataupun kita beri pendedahan tentang kepelbagaian teknologi yang sedia ada ini. Dan sebenarnya daripada daripada tim-tim yang kita nampak, daripada tim pasukan yang kita nampak bahawa sudah tiba masanya kita bukan saja berniaga tetapi kita harus bantu golongan B40 ini. Salah satu kekuatan kita adalah charge kita, ataupun kita punya kadar pengguna kadar untuk menggunakan warung rider ini adalah termurah di pasaran. Kerana kita menyahut sebagai kerajaan untuk membantu golongan B40 ini, sebab untuk download nak gunakan benda ni apa semua adalah percuma setakat ini, dan kadar yang kita kenakan adalah yang terendah di pasaran. Kita mengenakan 20% saja kos kita, dan kos itu pun orang kata tidak dirasai oleh peniaga lah. Dalam mungkin tuan-tuan dan puan-puan pada penonton di luar sana mungkin ada sedikit gangguan teknikal kita sedang hadapi sekarang, tetapi kita sedang berusaha untuk mengatasi masalah teknikal ni. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan bersabar sedikit. Kita sedang merektifikasi apakah masalah yang tengah dihadapi sekarang. Mungkin dari segi line saya rasa insya-Allah kita akan mencuba untuk reconnect balik dengan Cik Kem, saya rasa. Okey, sementara kita menanti okey sekarang okey hilang tiba-tiba. Jadi kita nampak tadi daripada segi saya ada baca satu surat khabar terbitan Asia yang mengatakan bahawa syarikat-syarikat teknologi ini telah mengambil kesempatan terhadap peniaga-peniaga. Kita nampak seolah begini senario ya. Saya seorang tukang masak, pengendali syarikat ataupun pengendali restoran makanan macam Encik Kayum ni, bersusah payah dengan modal untuk membuat perniagaan, bersusah payah pergi ke pasar pagi-pagi cari nak beli barang-barang dapur, masakan dia apa semua, bayar gaji pekerja dengan suasana COVID, bisnes tak okey ni apa semua. Dia jual barang, katalah jual makanan dengan harga RM10. Atas susah payah dia, tiba-tiba ada satu platform yang menjalankan teknologi pengandaran makanan ataupun pemesanan makanan ini ambil keuntungan ke atas susah payah dia. Jadi saya nampak kat situ tidak ada keadilan yang ada kat situ. Dan saya dengar ramai juga kawan-kawan saya yang ada buat perniagaan menggunakan platform-platform ini di syarikat-syarikat ataupun di produk-produk yang lain, mengadu bahawa mereka ditekan dengan kadar yang tinggi dan mereka rasa ini adalah satu ketidakadilan. Kenapa syarikat-syarikat yang buat teknologi provider ini ambil keuntungan daripada mereka? Jadi benda itu tak harus berlaku. Dan atas sebab itu kita memastikan bahawa syarikat-syarikat seperti Encik Kayum ni yang menjalankan perniagaan makanan ni tidak terkesan ataupun kita tidak ambil kesempatan terhadap kesusahannya. Jadi kita terima untuk kita terima untuk mengenakan charge yang minima kepada orang ramai, tetapi kita tidak menekan peniaga-peniaga. Jadi sudah pastinya kita telah buatkan satu research ataupun satu kajian. Kita yakin kita adalah yang termurah di pasaran dan pada masa sama kita adalah satu platform yang memberi alternatif pada orang ramai, khususnya orang Islam, untuk mendapatkan barangan halal daripada warung rider. Dan kita punya sasaran adalah menangkan kita ini
bekerjasama dengan Persatuan Perjanjian Malaysia, Melayu Malaysia, adalah menjadi satu sasaran ataupun satu matlamat daripada pihak persatuan bahawa mereka nakkan warung rider ini diwujudkan khas untuk membantu golongan-golongan peniaga, golongan-golongan kecil yang berniaga di tepi jalan, yang jual keropok leko, yang jual air tebu, yang jual soya, yang hanya orang kata apa, dengan margin dia tak berapa banyak, keuntungan dia tak berapa banyak, tapi orang-orang ni harus dibantu. Mereka tak pandai menggunakan teknologi. Saya sendiri pernah jumpa dengan orang peniaga-peniaga di tepi jalan, kita selalu beli barang-barang. Tadi kita tengok dia pakai WhatsApp pun tak reti. Dia pakai WhatsApp pun tak reti. Lepas tu dia tak pandai nak menggunakan teknologi ni, dan pada masa yang sama dia tidak boleh terlibat dengan platform-platform yang sedia ada kat Malaysia ni kerana dia tidak ada sijil SSM. Kan? Kerana kadang-kadang macam jual kerepek ke keropok leko apa semua ni, dia bagi dia jual barang, dia dapat untung untuk dari segi accounting ke, dari segi mewujudkan syarikat tu dia tak pandai. Jadi dengan adanya sokongan daripada Persatuan Perjanjian ni, kita dapat membantu peniaga-peniaga yang tanpa SSN ni duduk di dalam persatuan, dan persatuan akan keluarkan lesen-lesen tertentu untuk bantu golongan-golongan ini. Dan dengan penggunaan warung rider ini, kita bukan saja membantu untuk memasarkan produk-produk usahawan-usahawan kecil atau peniaga-peniaga kecil ni, tapi pada masa sama kita mendidik mereka ke arah accounting tadi, ke arah untuk mempelajari bagaimana perakaunan itu. Jadi sebab benda perakaunan ni penting dalam perniagaan, sebab menggunakan warung rider secara automatiknya akan nampak perakaunan tu wujud. Duit masuk, duit keluar, berapa untung, berapa tu. Jadi benda ni dapat membantu golongan-golongan peniaga kecil ni untuk pergi ke arah yang lebih besar. Kan? Dan pada masa yang sama juga kita kita dedahkan penggunaan teknologi ni dengan cara yang paling mudah. Kan? Sebab nak gunakan warung rider ni sangat-sangat mudah. Kan? Hanya perlu klik saja, dan kita setiap masa kita memang menjalankan latihan sama ada secara offline dan online, sebab kita percaya ilmu tu adalah satu yang sangat penting. Kan? Selain pada semangat untuk perniagaan tu, selain pada platform menggunakan teknologi ni, saya percaya ilmu adalah satu benda yang sangat penting. Kalau kita faham, kalau kita tahu daripada surah Al-Quran itu sendiri, ayat pertama tu, bacalah. Jadi kat situ kita nampak kepentingan ilmu tu sangat penting pada golongan peniaga. Platform adalah hanya salah satu kaedah untuk membantu peniaga tu, tetapi ilmu tu segala-galanya. Okey, kalau saya tengok pada penerangan yang dibagi tahu oleh Cik Kam ni, saya tengok banyak sebenarnya faedah warung rider ni. Sebab warung rider ni kalau berdasarkan penerangan Cik Kam, saya rasa ni bukan sekadar online platform saja. Banyak faedah yang para usahawan kita dapat manfaat kalau join dengan warung rider ni. Especially kalau dari kewangan, macam Cik Kam kata, charge yang dikenakan adalah agak begitu minima. Saya rasa ini adalah muka satu selling point ataupun kekuatan dari segi keuangan yang ditawarkan oleh warung rider. Di samping itu juga melalui program warung rider ni, saya rasa kita dapat menggalakkan pendaftaran informal business sector di Malaysia, sebab kita tahu golongan B40 atau perusahaan mikro ni ramai yang lagi berniaga secara kecil-kecilan tanpa mereka mendaftarkan perniagaan mereka. Jadi ini saya rasa adalah satu inisiatif yang agak baik, kerana kerajaan juga berhasrat untuk melihat ramai informal business di luar sana yang masih lagi belum mendaftarkan perniagaan untuk mereka start mendaftarkan perniagaan mereka. Sebab seperti mana kita tahu, untuk mereka mendapat apa-apa bantuan daripada kerajaan, mereka perlu mempunyai sebuah entiti perniagaan yang sah. Dan cara yang untuk mendapat sebagai entiti yang sah, mereka perlu mendaftar perniagaan mereka. Di samping itu juga kalau kita tengok warung rider menyediakan selain pada platform, warung rider juga cuba meningkatkan dari segi pembangunan kapasiti. Seperti mana Cik Kam kata, para merchant dan para rider akan disediakan latihan berkenaan, bukan sahaja dari segi bab selok-belok penggunaan apps ataupun online platform warung rider, tetapi mereka akan diberi latihan mengenai sistem pengurusan perakaunan. Sebab bagi saya, kami di pihak Yasmin Corp pun sendiri, kami tahu bahawa para usahawan kita masih ramai yang kekurangan ilmu pengetahuan mengenai sistem perakaunan. Jadi kita rasa apa yang cuba ditunjukkan oleh warung rider ini adalah satu inisiatif yang agak baik,
yang dapat membantu para peniaga kita untuk meningkatkan lagi kapasiti mereka dari segi sistem pengurusan perakaunan. Jadi Cik Kem, saya sehingga hari ini agak-agaknya berapa ramaikah peserta di bawah program Warung Rider ni, dan kalau ikutkan berapa sebenarnya target sebenar yang disasarkan oleh rider untuk melengkapkan ekosistem Warung Rider ni sebenarnya? Begini, sebelum saya jawab soalan tuan tu, saya nak bagi tahu satu ayat permukaan dia. Kita sasarkan rider ni di kalangan orang ramai, belia-belia, termasuk juga anak-anak penjaja dan peniaga di seluruh negara yang mengganggu, terutama di kalangan B40. So memang kita sasarkan mereka-mereka ni sebab kita lihat mereka ni perlu dibantu, anak-anak peniaga tu sendiri. Sebab dia lebih tahu perniagaan, selebih perniagaan, apa dia punya yang visi dia tu, dia lebih nampak di kalangan golongan peniaga kecil. Sebab kita memang sasarkan dalam sebelum bulan puasa ni, kita sasarkan untuk wujudkan lebih kurang 5,000 rider. Dan sekarang ni pun kita dah hampir sampai ke sasaran, dan peniaga-peniaga pun sampai ke tahap ini kita dah ada lebih kurang 2,000 peniaga yang mendaftar. Dan daripada segi Warung Rider ni, kita bukan sahaja tawarkan pekerjaan kepada rider, tetapi kita bagi ruang kepada rider tu untuk dapat pendapatan lain dengan dengan wujudkan kemahiran. Kita bukan saja nak dia jadi rider, tapi kita nak juga dia jadi seorang peniaga. Jadi sebab itu ekosistem Warung Rider. Daripada seorang user, seorang pembeli, dia boleh menjadi seorang rider, dia boleh jadi seorang peniaga. Sebab benda ni kita sasarkan kepada golongan B40. Dan pada masa yang sama, kita menawarkan starter kit untuk jadi rider ni hanya pada RM250, tetapi 70% daripada RM250 itu ditanggung oleh SME Corp. Dan saya ucapkan terima kasih kepada SME Corp Malaysia yang banyak membantu, khususnya untuk mewujudkan peluang-peluang pekerjaan pada rider-rider ni. Sebab nilai 250 tu mungkin tinggi pada time masa-masa kini kan. Jadi dengan tanggungan 70% oleh tanggung oleh SME Corp melalui program Micro Connector, kita dah dapat 5,000 pemohon untuk start program ini, dan alhamdulillah baki RM75 daripada 250 tu ditaja oleh pihak kerajaan negeri, koperasi dan NGO, dan akhirnya rider-rider sejumlah 5,000 orang ini hanya perlu bawa badan, ada IC, ada lesen dan dokumen-dokumen tertentu, dan mereka terus boleh bekerja. Dan kita juga bagi peluang kepada Warung Rider ni besok satu hari nanti apabila kit-kit ni semua dah habis apa semua, kita juga bagi peluang pada rider-rider ni untuk bayar ansuran kepada yang tak mampu. Sebab 5,000 ni kita bagi percuma melalui bantuan daripada pihak SME Corp dan juga NGO. Selepas ini kita akan bantu mana-mana rider yang nak jadi warung rider tapi tak cukup kemampuan untuk bayar pada kadar kemampuan yang mereka mampu. Dan kita juga sedang berbicara dengan beberapa pihak untuk bagi rider-rider ni kepada, mungkin ada juga yang berminat jadi rider tapi tak ada motosikal. Kita nak bagikan mereka ni motosikal kepada mereka-mereka yang kurang kemampuan ni, dan mungkin sewa motosikal tu kan, dia guna dia bayar, dia tak guna dia tak payah bayar kan. Sebab hampir ke semua rider-rider yang ada motosikal ni dah sertai syarikat-syarikat lain kan. Jadi sebab itulah kita baru bermula kan, dan syarikat-syarikat lain mungkin dah lama semua, dan mereka dah ambil ke semua rider-rider kat Malaysia ni. Jadi kita lihat ada juga orang-orang luar bandar, orang kampung ni yang terutama budak-budak yang baru habis sekolah, dia motor tak mampu kan. Jadi kita tolonglah benda tu. Yang penting kita dapat mewujudkan peluang pekerjaan, dan pada masa sama sudah tentulah dia dapat membantu peniaga untuk menghantar makanan, dan syarikat pun harus membantu mereka ni sebab syarikat juga ambil keuntungan daripada mereka. Sebab pekerja-pekerja syarikat ni bukan yang bekerja di pejabat. Pekerja-pekerja syarikat ni adalah rider-rider itu juga. Maka rider-rider itu harus dibantu, dan oleh sebab itu kita bukan sahaja tawarkan komisen kepada rider ni sampai RM8.50 untuk penghantaran, tetapi kita bagi pelbagai insentif. Antara insentif-insentif kita bagi adalah satu, dia boleh memilih di akhir dia dapat pendapatan dia tu, dia boleh pilih untuk nak bayar zakat 1.5% daripada hasil pendapatan dia kepada pusat zakat. Dia boleh pilih. Sebab kita nak didik dia supaya dia yalah, bila kita sebut tentang tagline kita bersih, suci, halal tu, halal itu bukan saja pada makanan yang dihantar, tetapi corak perniagaan. Ekosistem warung rider itu halal.
Maksudnya kita berniaga tanpa menekan. Kita berniaga tanpa menekan golongan-golongan peniaga ni. Dia berniaga barang RM10, jangan kita ambil RM2 daripada dia. Kita biarlah dia dapat dengan RM10 itu. Yang kedua, kita nakkan rider-rider ni dijaga daripada segi keselamatan. Kita wujudkan insurans melalui penjana GIG per kesok. Jadi kalau berlaku apa-apa kemalangan, sekurang-kurangnya dia mempunyai perlindungan. Sebab kita lihat dalam tempoh 2 tahun ni ramai penunggang-penunggang rider-rider di syarikat-syarikat lain yang mengalami kemalangan tetapi tak dapat dibantu kerana insurans itu tidak diwujudkan, dan banyak syarikat-syarikat ni mengambil jalan mudah lepas tangan. Jadi kita tak nak benda itu berlaku. Sebab mereka ni lah, macam saya kata tadi, mereka ni lah yang pekerja syarikat. Mereka ni lah tulang belakang syarikat rider-rider ni. Dan saya berterima kasih juga kepada pihak Perkesok yang sudi membantu mewujudkan insurans ni khas untuk rider-rider. Dan pada masa yang sama juga, kita juga ada khairat kematian sebanyak RM1,000 kepada rider-rider ni. Ini insentif-insentif yang saya dapat kajian yang tidak ada dengan syarikat-syarikat lain. Sebab itu kita kata halal itu bukan pada makanan tetapi corak perniagaan. Bagaimana kita melihat pekerja-pekerja dalam syarikat, bagaimana kita melihat usahawan-usahawan, peniaga-peniaga yang menjual makanan tu. Tetapi halal itu bukan hanya perkataan HALAL, tetapi halal itu harus diimplement dengan corak perniagaan kita. Antara benda yang kita bagi lagi adalah service point. Setiap kali rider tu menghantar makanan, dia akan dapat point. Point itulah akan boleh di-redeem, ditukar macam bonus link tu, macam konsep macam bonus link tu. Kita bagi dia servis motor percuma. Setiap satu tempoh penghantaran, kita bagi servis motor percuma. Sebab gaji, biarlah gaji yang dia dapat tu gaji bersih. Motor ni bila dah ditarah setiap hari, satu hari 10 km, setiap hari berjalan, pasti tayar dia pun akan botak, brake pad dia apa semua. Kita tak nak motor dia tu dalam keadaan yang tak selamat. Sebab itulah boleh mengundang kepada kecelakaan. Oleh sebab itu saya rasa kita bertanggungjawab untuk membantu mereka servis motor percuma. Berapalah sangat servis motor tu. Sebab rata-rata penunggang rider ni saya rasa saya tak pernah, saya rasa 1% yang pakai motor besar-besar. Motor-motor mahal ni apa semua, tapi yang lain tu pakai motor-motor yang harga RM3,000, RM4,000, motor-motor tak percaya ni, dan kita bantulah mereka. Sebab servis motor ni bukan tiap-tiap hari pun. Itu salah satu. Antara benda lain yang kita akan bagi pada Dewan ni adalah pada hari-hari hari jadi mereka. Kita perlu raikan dia, bagi dia makan percuma. Dia sendiri boleh order. Bukan dia, the whole family dia pun boleh makan kat situ juga. Jadi benda-benda itulah yang kita nampak. Dan satu benda usaha murni daripada kita punya pengusaha tertinggi, kita punya ahli lembaga pengarah bersetuju untuk memberi insentif yang paling terbaik kepada rider ini, melebihi, anda kata rider itu melebihi penghantaran dia 1,000 penghantaran. Kita akan pilih mewakili negeri setiap tahun untuk menghantar mereka ini pergi menunaikan umrah. Itu adalah salah satu sumbangan daripada syarikat, kerana macam saya kata tadi, halal itu bukan saja pada makanan tetapi kita nampak keseluruhan. Bukanlah kita nak membawa macam saya kata tadi, kita hanya menjadi satu syarikat, satu platform yang memberi alternatif kepada orang Islam khususnya untuk mendapatkan makanan halal melalui penghantaran yang menggunakan kotak sebegini, menggunakan kotak begini, di mana dalam kotak ini makanan yang dihantar halal dan pastinya kotak ini pembersih, suci dan halal. Jadi itu antara insentif yang kita bagi. Banyak lagi. Daripada masa ke semasa kita akan terus bagi insentif-insentif ini kepada rider-rider. Sebab kita tak nak, kalau kita tengok sekarang ni, pada zaman sekarang ni, rider-rider kalau dia tak buat kerja, dia akan duduk di satu tempat. Berlonggoklah dia kat kedai makan ataupun di restoran-restoran makan segera, duduk atas motor, berpanas, berhujan apa semua, tak dalam keadaan tak selesa. Dan saya kadang-kadang pediklah syarikat-syarikat kedai makan ni apa semua. Apa salahnya bagi dia tempat duduk yang elok? Diberi minum ke? Kalau tak nak bagi makan, bagi minum ke? Sebab dialah yang membantu syarikat kedai-kedai makan tu pergi hantar makanan. Dia ni penting, rider-rider ni. Jadi kita memandang semua sudut. Saya sendiri, setiap hari saya selama setahun masa COVID ni, saya pagi, petang, siang, malam saya berdiri dekat platform-platform lain ni. Bila saya pergi, saya tanya rider. Saya tanya apa masalah. Ada yang sampai menangis.
Sebab dia tak ada choice. Sebab dia terpaksa menghantar makanan yang dia tak nak hantar. Iaitu makanan yang tidak halal. Dia tahu dia orang Muslim, dia terpaksa. Sebab dia tak ada pilihan. Dan atas sebab itulah syarikat memandang serius benda ni. Kita menganggap perniagaan ini bukan sekadar perniagaan tapi fardu kifayah. Dan menjadi satu kewajipan kepada kita orang Islam kan, untuk meneruskan untuk buat benda-benda yang patut kita buat. Kan? Dan saya yakin walaupun kita ni menghantar makanan halal, kita tidak tutup benda ni kepada bukan Islam. Kan? Macam kita tengok kedai-kedai restoran makan segera, walaupun ada logo halal, bukan non-Muslim pun datang makan. Dan pada masa sama kita nak didik yang halal ini bukannya satu benda yang tidak boleh di makanan yang tidak boleh dimakan oleh non-Muslim. Kita nak tunjukkan yang halal ni sebenarnya adalah makanan ataupun servis yang bersih dan suci. Itulah halal sebenarnya. Sebab ramai kawan-kawan saya non-Muslim ni cakap, Cam, you buat makanan halal, macam mana kita ni yang non-Muslim ni? Boleh ke? Kata tidak. Pada masa yang sama, saya didik dia tentang halal tu. Barulah dia faham. Oh, dia ingatkan halal ni untuk orang Islam. Dia ingatkan halal ni kena ada satu ritual apa semua. Kan? Jadi saya terangkan, saya beritahu contoh kaedah halal tu. Akhirnya dia faham. Inilah masalah daripada segi kita sebut education ataupun pemahaman, sebab tu ada wujud benda-benda yang Islamofobia, benda-benda ni lah. Jadi saya rasa media harus mainkan peranan untuk terus memberi pendedahan kepada orang ramai tentang halal itu sendiri. Jadi pada masa yang sama juga kita dengan warung rider ni kita tak ada kontrak khusus. Kita tak ada kontrak khusus, bila-bila dia nak kerja, bila-bila dia nak berhenti, terpulang. Tidak ada kontrak. Sebab kita tak nak tekan mereka. Mungkin rider-rider ni bekerja ni sementara nak mencari kerja lain. Kan sekarang ni dalam pandemik apa semua, pekerjaan sangat limited. Airlines tak boleh nak jalan, event management pun tak boleh nak buat bisnes, entertainment staff. Jadi kita bagi dia buat pekerjaan sementara. Kita tak nak jadi syarikat lain yang mengikat kontrak. Kena kerja selama 3 tahun. Kena kerja sehari 13 jam. Barulah dapat pangkat ni, baru dapat pangkat tu. Kita tak nak. Kita tak nak paksa pekerja-pekerja rider ni, kita tak nak paksa rider-rider ni terikat dengan kita. Bagi kita, biarlah dia bekerja dengan suasana yang aman, biarlah dia bekerja dengan minat dia sendiri, biarlah dia bekerja dengan kerelaan. Di situlah halal tu juga dimaksudkan. Kan? Dan kita sekarang ni mensasarkan 11,000 rider pada tahun ini, dan kita yakin kita akan dapat sasaran itu sebab sudah ada beberapa rider-rider daripada syarikat warna-warna lain telah datang jumpa kita dan menyedari kesedaran ini, dan mereka nak terus melihat yang kita adalah sebuah syarikat yang positif. Dia memandang bahawa insentif itu perlu, dan dia yakin dengan kemampuan syarikat kita, dan kita sangat positif, dan kita yakin lebih ramai lagi rider-rider akan terlibat dengan kita apabila program satu platform baru yang diwujudkan nanti, satu jenama baru yang saya rasa saya tak boleh nak cerita sekarang ni. Satu platform yang akan dirancangkan oleh Beberapa Menteri pada akhir Mac ni, dan dijangka 10,000 platform akan berdaftar dalam platform yang terbaru tu. Jadi platform yang terbaru tu adalah kesinambungan daripada warung rider, dan saya yakin benda ni akan dapat mewujudkan satu ajakan paradigma, mengorak langkah baru dalam penyediaan pelbagai fungsi baru, termasuk platform-platform e-commerce seperti digital menu dan pembayaran dan platform-platform yang memudahkan mereka, serta insentif-insentif yang sedia ada. Dan kita juga nak ada juga sistem bayaran seperti Touch and Go, e-wallet, kad kredit dan debit dan lain-lain. Dan yang terakhir sekali, program Micro Connector ni cukup membantu warung rider. Sampai ke tahap ni sekarang ni, kita telah berjaya mendapat 5,000 rider, dan baru saja lulus 5,000 rider ni, dan kita rasa rider-rider ni sudah bersedia untuk terus bekerja dan terus memberi perkhidmatan di seluruh negara, daripada Perlis sampai ke Sabah dan Sarawak. Dan saya harap program Micro Connector ni dapat dikembangkan dengan lebih besar dan lebih meluas, terutama untuk golongan-golongan ataupun syarikat-syarikat seperti syarikat kami ini. Dan kita sangat-sangat berterima kasih daripada hati saya, dan saya keikhlasan saya mengucapkan syabas kepada SME Corp Malaysia yang memandang serius, bukan saja memberi
memberi pertolongan kepada syarikat seperti kami, tetapi secara tak langsung memberi pertolongan kepada 5,000 riders. Anak-anak muda yang di kalangan umur 19 tahun, 18 tahun, 19 tahun ke 25 tahun ni untuk mendapatkan rezeki dan pada masa sama membantu golongan-golongan peniaga tanpa ada charge, hidden charge ni. Sebab kita masuk macam untuk peniaga ni, siapa saja nak berniaga dalam platform kita tak payah bayar yuran kemasukan, tidak ada yuran bulanan, tidak ada yuran terlindung apa semua ni, tak ada. Kita nak bantu peniaga. Peniaga jual barang RM10, dia dapat RM10. Dan kita ambil kadar yang minimum sebab kita memandang jangka masa yang panjang. Ada setengah-setengah syarikat yang mengenakan charge sampai 35%, sampai 40% pun ada. Sebab mungkin bagi saya setengah-setengah syarikat tu memandang keuntungan secara total dalam masa jangka yang pendek. Mungkin sebab dia rasa dia mendominasi, dia memegang market, mendominasikan market ni. Tapi perlu ada kompetitor, perlu ada syarikat lain supaya keseimbangan daripada segi perniagaan ekonomi itu berlaku. Dan kita perkenalkan Warung Rider untuk mewujudkan keseimbangan tu, memberi pilihan kepada orang ramai untuk mendapatkan makanan bersih, suci dan halal. Okey, terima kasih Cik Kam. Saya rasa penjelasan yang begitu komprehensif daripada pihak Warung Rider tentang apakah Warung Rider ini dan apakah manfaat dan dari segi kalau kita tengok daripada penerangan Cik Kam, makna Warung Rider ni bukan sahaja mementingkan keuntungan tetapi juga melihat kepada kebajikan para rider ni. Kalau tengok pelbagai insentif dan juga faedah yang disediakan oleh pihak Warung Rider kepada para pekerja, dan juga yang paling penting adalah menerapkan dari segi halal hanya bukan pada makanan sahaja tetapi dari segi whole ekosistem bisnes yang dikatakan oleh Warung Rider. Cuma saya rasa berdasarkan penerangan yang amat jelas dari pihak Warung Rider, saya rasa mungkin para penonton di luar sana Makcik-makcik Kia ataupun Ali atau Abu golongan B40 yang masih lagi mencari-cari atau mungkin berminat untuk menjadi salah seorang rider ataupun seorang merchant di bawah program Warung Rider, sekiranya mereka berminat untuk mendaftar di bawah program Warung Rider ni, apakah yang mereka perlu dilakukan? Jadi mungkin Cik Kam boleh terangkan sama ada mereka bagaimana kaedah untuk mereka mendaftar sebagai merchant di bawah Warung Rider ataupun sebagai seorang peserta rider ini. Okey, kita ada nombor hotline, kita akan bagi nombor. Okay, pertama sekali, cara yang paling mudah adalah layari www.warungrider.com. rider.com. So itu cara dalam daftar. Dan satu cara lagi kepada mungkin mereka-mereka yang mungkin nak bercakap, nak bertanya tentang lebih detail pasal Warung Rider, boleh telefon kami pada 03 89 39 9797 ataupun 03 89 59 9170. Saya ulang 8939 9797. 8959-9170. Dia kena nyanyi sikit baru orang ingat. Kan? Betul Cik Kam. Okey, terima kasih Cik Kam. Sebenarnya saya mungkin lepas ni akan bertalu-talu call center Warung Rider menerima panggilan daripada pihak Makcik-makcik Kia ataupun para B40 yang berminat untuk mendaftar di program Warung Rider ni. Okey Cik Kam, sepanjang kita berdiskusi tadi, kita telah menerima beberapa soalan daripada para penonton sesi soal usahawan pada pagi ini. Jadi soalan pertama kita terima daripada Encik Rosli. Soalan yang diutarakan adalah, kalau Mi Jawa Mak Siti nak masuk Warung Rider, boleh ke? Boleh jawapannya. Mak Siti ke, Makcik nak ke, semua boleh. Kita terbuka pada semua. Selagi makanan itu halal, bersih, selamat, boleh. Okey, terima kasih. Soalan kedua adalah daripada Abang Lok Ching. Dia tanya, servis Warung Rider cover area Sungai Petani dan Seremban juga tak? Ya, kita sekarang ni secara berperingkat, kita bermula daripada utara ke selatan. Kita lebih sekarang ni bertumpu di bandar-bandar dan dia akan merebak ke kawasan-kawasan pendalaman. Sebab bila bercerita tentang sistem ni, dia ada satu benda yang besar. Even syarikat-syarikat lain pun dia tak cover seluruh kawasan. Kalau kita pergi daripada utara ke selatan, ada juga perkhidmatan-perkhidmatan ni terhad. Tapi kita nak pergi ke seluruh kawasan, kita nak pergi ke pendalaman apa semua. InsyaAllah dalam masa 3-4 bulan ni, benda ni akan full, memang akan ada di seluruh tempat walaupun di kawasan pendalaman.
Jadi untuk soalan tadi di Sungai Petani di Seremban tu memang ada. Memang kita telah bermula operasi itu. Dan secara besar-besaran kita akan buat promosi pada hujung bulan ini selepas pelancaran oleh Yang Berhormat Menteri Usahawan dan Conservation. Okey, terima kasih Cik Kem. Okey, saya rasa dah agak panjang lebar kita berdiskusi dengan Cik Kem. Sekarang kita akan bersama-sama dengan Cik Muhammad Qayyum. Cik Muhammad Qayyum, apa khabar Cik Muhammad Qayyum? Sihat? Saya tak berapa nak sihat hari ni. Tak berapa nak sihat tapi tapi masih boleh kita borak-borak lah kat sini. Ya, okey. Terima kasih Cik Qayyum kerana dapat bersama dengan saya dan juga Cik Kem selaku wakil daripada Warung Rider. So saya difahamkan bahawa Cik Qayyum ni adalah seorang golongan B40 yang telah terlibat dalam perniagaan makanan, mempunyai sebuah kedai di Serdang. Dan juga adalah merupakan salah seorang merchant di bawah Warung Rider ni. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi mengenai apakah manfaat daripada merchant Warung Rider, mungkin Cik Qayyum boleh ceritakan sedikit mengenai perniagaan Cik Qayyum. Dipersilakan Cik Qayyum. Hai semua, saya Muhammad Fajri Qayyum. Saya merupakan salah seorang peniaga yang boleh dikatakan agak muda sikit lah. Saya juga menyambung legasi perniagaan daripada family. So nama kedai saya adalah Warisan Dagang. So seperti kedai-kedai yang lain, saya merupakan perniagaan makanan yang menyediakan makanan panas, goreng-goreng dan masakan tradisional daripada Melaka. Saya orang Melaka lah. So macam saya, pengalaman sebagai seorang peniaga, untuk dalam keadaan pandemik ni, kita semua memang tersentap dan terkejut lah. Sebab dah lah kita tak pernah kena benda ni sebelum ni. And then saya pun macam personally saya macam jadi down. Tak tahu nak buat apa. Saya terpaksa tutup dalam 4 bulan straight sebelum ni. Masa mula tu, bulan 3 kan masa tu. Yeah. And then try solution lain tak lepas, and then tahun lepas kita ada buat Bazar Ramadan. Saya ada join dalam satu Telegram punya group untuk Bazar Ramadan. Yang saya ingat masa tu okey lah, nak try lah untuk perniagaan digital ni. Kita nak cuba lah. Tapi bila try, kita terpaksa keluarkan kos yang sangat besar. Saya terpaksa cari budak-budak kat area taman tu yang ada motor, siapa nak kerja part time dengan saya untuk deliver masa tu. Dan tak berapa kena lah cara tu sebab kita first time nak buat benda-benda macam ni. Dia perlukan guide sebenarnya. Hello? Dengar tak? Ya Cik Qayyum, kita dengar. Ya. So, masa tu dalam masa seminggu, kita cuba buat sendiri. Memang tak jadi apa lah. Jalan pun jalan 1-2 makanan. Boleh kira lah sehari tu berapa banyak. Dalam masa seminggu tu memang teruk. And then, saya ada dengar order-order pasal warungku. Sahabat baik saya ada jumpa dengan saya, introducekan benda ni. Explain lah daripada A sampai Z. Pun tak rasa yakin. Kita dah buka bisnes, 4 bulan straight tutup, nak keluarkan duit lagi, nak bayar warungku ni semua, Warung Rider ni. Saya pun terus call HQ dan tanya lebih lanjut pasal benda ni lah. Ya Cik Qayyum, kita so macam tu lah cara saya dapat tahu pasal warungku, Warung Rider. Okey, kalau kita tengok maknanya Warung Rider ni membuka satu perspektif atau satu kaedah dari segi konvensional kepada salah satu kaedah yang banyak membantu para peniaga kita yang terutama yang terjejas akibat COVID-19. Dan kalau kita tengok Cik Qayyum ni adalah merupakan salah seorang peniaga yang terkesan semasa pandemik COVID-19. Jadi mungkin apa kalau kita tengok apakah faedah ataupun kebaikan yang Cik Qayyum tengok dari segi Warung Rider ni? Apakah sebenarnya yang Warung Rider offer dan dapat membantu perniagaan Cik Qayyum semasa keadaan pandemik COVID-19 ni? Yang pertama, kita sendiri tahu kalau kata kita nak berniaga makanan F&B ni, kalau kita nak buat kita punya pengiklanan semua sendiri,
kalau kita nak masuk dalam golongan yang pandai untuk digitalize ni semua, kalau kita nak buat website untuk makanan pun minimum dalam 2,000 lebih kita nak kena keluar nak buat website. Tu pun kalau jumpalah website yang harga 2,000 lebih. Tapi kalau macam dengan Warung Rider ni, dia macam kita boleh cakap community ya. Dia tolong kita support daripada A sampai Z. So dari mana bila kita berniaga, dari situ juga kita tolong orang. Macam Mr. Cam cakap tadi, kita ada hire rider untuk hantar makanan kita. And then masa pun kita boleh buat sistem dalam kedai kita sendiri. Pukul berapa untuk kita readykan makanan. And then kita dah boleh budget rider untuk datang pukul berapa, kita boleh setting kat dalam tu. Untuk harga pun seperti yang dicakap tadi, tak setinggi mana yang di charge seperti yang lain-lain. And then mudahkanlah kerja. Daripada kita tak tahu apa nak berniaga time-time pandemik ni, kita boleh tahu cara-cara nak berniaga. Okay, so kalau kita tengok sebenarnya Warung Rider ni banyak menolong perniagaan Cik Qayyum kan. Kalau kita tengok satu yang saya nampak dari segi pendigitalan, makna sebelum ni kita tak tahu apa-apa macam mana e-commerce platform. Tapi dengan adanya Warung Rider membuka mata dan memudahkan sebab kita tahu sekarang ni kaedah perniagaan hanya di hujung jari saja. Apa pengguna boleh order guna apps. Dan dari segi merchant-merchant atau kedai-kedai makanan, mereka terima order melalui online. Dan dari segi penghantaran dah ada rider-rider yang tersedia menunggu untuk menguruskan penghantaran makanan. Jadi kalau katakan tengok dari segi apa yang disediakan oleh Warung Rider adalah satu sistem yang komplit, yang A sampai Z. Maknanya kita sebagai merchant hanya perlu berada di kedai. Yang penting kita taking care dari segi produk atau makanan kita je, hygiene dari segi halal. Dan dari segi yang part-part delivery, supply chain tu semua dah ada pihak Warung Rider yang akan menguruskan. Okey, cuma kalau tengok apakah direct impact sebenarnya yang Cik Qayyum dapat daripada menjadi salah seorang merchant di bawah program Warung Rider. Mungkin Cik Qayyum boleh tengok dari segi perbezaan jualan. Mungkin dulu kalau sebelum dengan menggunakan kaedah konvensional, bagaimana dari segi jumlah sale, penjualan, ataupun mungkin dari segi perkembangan bisnes itu sendiri macam mana kalau kita tengok. So kalau macam bisnes, macam sebelum ni yang saya cakap ni, masa kita buat sendiri tu, memang jujur tak berapa nak seronok lah berniaga. Kira kalau berniaga memang tak apalah, kita try esok. Tak pun, kita rasa akan cepat mengalah. Tapi bila dengan Warung Rider, dia punya impact tu tanpa sedar, it makes you like 3 times dia punya increment tu dalam satu bisnes. So saya boleh tengok dalam masa seminggu dengan Warung Rider ni, bisnes saya laju. Mana tak laju kan. Orang ambil phone tekan. Diorang tak perlu dari rumah datang kedai saya nak order seorang-seorang. So dia duduk rumah, dia terus tekan gitu. Banyaknya order. Rider sampai 2-3 orang duduk dalam kedai. So boleh nampak lah daripada physically memang nampak dia punya impact. Kalau order tu saya cakap memang banyak. Saya terpaksa tambah lagi seorang tukang masak lagi. Alhamdulillah. Setakat ni jualan macam mana Cik Qayyum? Dari segi kenaikan jualan berapa peratus kalau kita tengok semasa pandemik ni sekarang? Kalau kata time lunch hour tu, lauk-lauk habis lah. Lauk habis, orang tak datang. Orang yang bungkus. Kita pun diorang pun masih takut nak datang kedai ke apa kan. Tapi it's okay. Kita hantar. Okay, kalau kita tengok begitu banyaklah faedah yang didapati oleh para peniaga di kecil sana seperti macam Cik Qayyum ni. Cuma soalan terakhir saya kepada Cik Qayyum, apakah saranan dan nasihat Cik Qayyum kepada para peniaga di luar sana yang masih lagi menjalankan perniagaan secara konvensional? Mungkin apakah nasihat Cik Qayyum dapat berikan kepada para peniaga di luar sana? Mungkin sekiranya mereka berminat untuk menggunakan online platform, apakah yang perlu mereka lakukan atau apakah cara terbaik untuk mereka transform perniagaan daripada konvensional kepada digital? Okay, yang pertama, jangan takut.
Setiap benda yang kita buat berkenaan dengan bisnes ni memang tak boleh takut. Kita kena ikut dengan edaran masa sekarang. Kita tak boleh ikut dengan cara tahun 2001 masa berniaga, tahun 2002, tak boleh. Kita kena ikut macam mana lajunya yang kita tengok tiba-tiba sekarang ni. Skuter, nak main skuter, kalau you pernah tengok dekat PV tu, bayar berkat tak senggol. Dari situ you dah boleh fikir macam mana cara orang berbisnes. So, you kena berani, semua orang kena berani nak berniaga menggunakan digital. Jangan takut, cuba dahulu. Kalau you tak cuba, macam mana you nak tahu result? You tak boleh dengar daripada apa orang cakap, you tak boleh tengok daripada orang punya statement atau paper, anything. You kena cuba, beranikan diri, cuba dahulu. Kalau you dah cuba, baru you tahu macam mana. And then second one, knowledge. Bila you dah tahu, you akan kaji sendiri. You akan tahu mana yang lacking daripada diri you sendiri. So dari situ, baru you boleh, bukan nak perfectkan you punya business, you dah tahu macam mana you nak flowkan business tu. Sistem itu penting. Tak ada masalah you nak berniaga macam jual tepi jalan ke apa. Tapi kalau sistem daripada rumah, nak bawa meja keluar, you nak berniaga sampai habis, ada sistem tu, insyaAllah lah berjaya lah tu. So, bila you ada sistem, you akan disiplin. Bila you ada disiplin, you akan rasa timbul macam perasaan nak mencuba benda yang baru untuk kembangkan bisnes you. Pandemik ni pun kita tak tentu sampai bila. Dengar-dengar cakap orang kemungkinan bulan 8, bulan 1, tu tak boleh dengar. You kena dengar apa yang kat berita keluar. Kalau kata berita kata tahun ni dah habis, memang takkan habis. Cuba je. Okay, saya tengok apa yang diutarakan oleh Cik Qayyum tu macam nampak satu apa Cik Qayyum ni memang usahawan yang orang kata apa telah mempunyai satu jati diri sebagai usahawan. Kalau tengok beberapa tip yang Cik Qayyum share macam berani, pengetahuan, disiplin, sistem tu, saya rasa insya-Allah kalau Cik Qayyum dapat mengekalkan momentum, saya rasa Cik Qayyum akan dapat terus mengembangkan perniagaan dengan dibantu juga oleh Warung Rider. Seperti mana Cik Qayyum kata, sistem. So kalau kita tengok sistem di sini, saya rasa Warung Rider adalah merupakan salah satu platform yang telah mempunyai satu sistem yang tersusun dan tersedia. Hanya perlu kita menggunakan sahaja sistem yang sedia ada ni. Jadi saya rasa Cik Qayyum. Kalau kata Warung Rider dah mengeluarkan satu sistem, okay, kalau you duduk saja juga tak boleh. You kena selari lah dengan sistem tu. Ya, betul Cik Faham Qayyum. tak? So kita tak boleh, imagine lah, I pay for this service and then this service dia jalan, I duduk rumah. Kalau macam tu, worth it ke you bayar dengan amount yang macam ni? You nak duduk rumah. Melainkan you dah ada empire lah. Kalau you ada empire, you ada orang ramai kat bawah, you boleh dah duduk relax. Sekarang ni semua orang tengah struggling. Semua orang, bukan you seorang. Kalau you rasa masih takut-takut, masih rasa nak mengalah, pergilah jumpa siapa-siapa family ke apa, minta diorang doa, gagahkan balik hati. Teruskan balik. Tu je. Okey, terima kasih Cik Qayyum atas perkongsian tersebut. Okey, kalau kita tengok kita ada menerima beberapa soalan lagi. Okey, soalan seterusnya Cik Kem, kita ada terima soalan daripada Cik Azabidin. Dia bertanya, warung perlu dapatkan sijil halal dahulu ke baru boleh join Warung Rider? Baik, setakat ini kita menerima semua peniaga-peniaga yang tanpa sijil halal, sebab bila dia masuk ke dalam sistem kita akan lihat daripada segi makanan-makanan yang dia buat, and then kita akan hantar pegawai untuk memeriksa lah, untuk buat pantauan. Daripada setakat itu cara yang kita buat, dan kita sedang menunggu daripada pihak autoriti, pihak yang berwajib untuk memudahkan soal halal ni. Sebab cerita halal ni satu perkara yang sensitif. Kan 2 tahun ini pun walaupun berbagai cara kita buat pun terbabas juga cerita halal ni kan. Jadi benda tu adalah kita kena pandang daripada semua sudut. Kita buat secara yang termampu dan sudah pastinya kita tak nak menyusahkan peniaga-peniaga ni. Sebab saya pun dapat banyak soalan ni, nak berniaga nak kena ada sijil halal ke, makanan tu nak kena halal. Halal ini bukan saja pada sijil sebenarnya. Halal ni banyak dia punya angle dilihat kan. Jadi tak apa, kita pun ada
penasihat-penasihat pakar yang juga dari segi sudah halal dan apa semua, dan kita ada kaedah-kaedah tertentu untuk mengenal pasti makanan itu halal atau tidak. Dan insyaAllah kita akan mempertahankan dan pastikan makanan yang dijual dalam platform yang halal. Pasal itu tanggungjawab besar tu kan, fardu kifayah tu. Betul. Okay, diharapkan penjelasan Cik Kam itu dapat menjawab soalan daripada Cik Azabidin. Soalan seterusnya daripada Cik Huhwat DJs. Dia bertanyakan, adakah peniaga yang mempunyai permis boleh turut menyertai platform ini? Ya, kita buka kepada peniaga-peniaga yang ada premis, sama ada dia peniaga besar, restoran besar pun dia boleh. Kita bukannya nak bagi pada golongan B40, tapi kita nak memasyarakatkan semua peniaga dia bersatu. Sebab kita tak nak sisihkan yang peniaga B40, peniaga yang mempunyai banyak cawangan ni, dia banyak cawangan. Dia kena berkawan lah. Kan? Apabila golongan bawahan ini dengan golongan atasan ini berkawan, maka barulah sama-sama berkembang. Sebab nak bujukkan jurang tu. Sebab saya tengok bila peniaga-peniaga ni kan, kalau yang peniaga kedai makan ni, dia geng-geng kedai makan tepi jalan. Dia tak geng yang restoran-restoran ni. Macam ada satu kasta. Kan? So benda tu tak patut berlaku. Benda tu kena bersatu. Sebab macam Cik Gayung sendiri, Cik Gayung dulu pun dia bermula pada kedai tepi jalan ni, lepas tu dia buka restoran apa semua. Kan? Dan sebab dia nampak kasta tu tak patut berlaku, kerana benda tu nanti akan merugikan sebenarnya. Sebab peniaga ni kena berkawan-kawan. Kan? Kalau buka semua kedai nasi ayam sama pun tak apa, tak ada masalah. Mungkin nasi ayam dia tu dia hanya boleh sediakan 100 unit padahal permintaan 1000. Jadi kena macam tu lah. Kan? Kita kena bersatu lah. Kan? Jadi untuk peniaga yang ada premis ataupun peniaga yang tak ada premis tepi jalan ataupun yang berniaga di rumah, kita terbuka pada semua. Jadi jawapan dia boleh. Okey, terima kasih Cik Kam. Ini soalan terakhir. Kalau tadi soalan yang bertanya adakah servis warung rider ada di Sungai Petani dan Seremban. Yang ni soalan daripada Nekpah Stall Kuih. Dia bertanyakan kalau di Kuching Sarawak ada cover ke untuk warung rider? Maknanya dia nak tahu sama ada warung rider ada tak di Sarawak, di Kuching? Okey. Di Sarawak pun kita dah mula dapatkan rider tu semua. Dan insyaAllah dalam masa terdekat ni benda tu akan bergerak lah. Sebab Sarawak kan satu negeri yang besar kan. Banyak faktor-faktor yang kita kaji dari segi pergerakan satu tempat ke satu tempat dan kita memang nak jadi champion di Sabah dan Sarawak kan? Sebab di sanalah terlampau kita lihat, kita buat kajian golongan B40 terlampau banyak di sana dan pihak yang berhormat menteri sendiri menekankan bahawa sudah tiba masanya memberi orang kata apa satu memandang serius kepada peniaga-peniaga B40 ni. Kalau tuan-tuan pergi ke Sabah Sarawak, sebenarnya banyak golongan-golongan peniaga di jalanan ni. Kalau pergi ke Pasar Satok tu, Pasar Satok tu pun sebenarnya ramai dia orang ni. Dia orang bukan saja bukan dia tak nak pergi ke kedai yang besar, tetapi mungkin kerana keselesaan meniaga di tepi jalan. Dia dah ada customer dia sendiri apa semua. Dan banyak sebenarnya di Sarawak ni peniaga-peniaga online ni yang duduk di rumah ni. Jual makanan. Kalau tahu kalau siapa biasa makan kek lapis, kek lapis Sarawak tu, paling banyak di Sarawak lah memang dia orang buat online. Macam-macam resipi dia. Kan? Kalau you pergi kat kedai you tak akan jumpa benda tu. Banyak di online. Kan? Jadi Yang Berhormat Menteri memang nak beri tumpuan kepada Sarawak, Sabah Sarawak yang terutama di kawasan pedalaman yang langsung tak kenal teknologi ni, tak pernah guna lah, jadi tak tahu lah macam mana guna kan. Jadi itu cabaran pada kita dan kita sambut cabaran tu. Dan kalau siapa nak tahu pasal warung rider ni boleh ke www.warungrider.com, boleh dapatkan lebih lanjut ataupun boleh telefon kami di 8939 9797 8959 9170. Kita akan bagilah bantuan, kita akan ajarkan macam mana nak daftar apa semua, sebab sasaran kita hanyalah satu, mendigitalkan Malaysia, menyahut suruhan Yang Berhormat Perdana Menteri dalam program My Digital. Okey, terima kasih Cik Kam. Kalau kita tengokkan makna dari segi plan dan visi warung rider ni, saya rasa agak lebih akan banyak lagi benda-benda baru yang akan diintroduce oleh warung rider untuk menolong golongan peniaga dan juga B40. Kalau kita tengok dari segi hala tuju, kita dah nampak digitalisasi, tapi dari segi scope coverage, warung rider ni bukan sahaja cover di Semenanjung, tapi juga kita akan memperluaskan lagi
ke kawasan Sabah Sarawak, bukan sahaja di kawasan bandar-bandar, tapi kita juga akan menolong para peniaga di luar bandar. Kita akan ajar mereka membuka eye opener mereka tentang penggunaan digitalisasi dan perniagaan. Dan kita juga berhasrat untuk menolong sektor-sektor informal. Kita akan bantu dari segi macam mana dapat menolong informal bisnes untuk mendaftar perniagaan mereka. Saya rasa insya-Allah dengan kolaborasi baik Warung Rider dengan pihak kerajaan, saya rasa ini dinamakan kolaborasi antara private dengan government public service sector akan menghasilkan satu impact yang besar dalam membantu kerajaan berhasrat untuk terus membangunkan sektor PKS, terutama sektor micro enterprise, dalam terus meningkatkan sumbangan PKS kepada ekonomi negara. Jadi saya rasa pada pagi ini telah banyak maklumat berguna yang dikongsikan oleh Cik Kem, dan juga dari segi Cik Qayyum sendiri sebagai salah satu orang merchant di bawah Warung Rider. Beliau telah, dari apa yang diutarakan oleh beliau, kita dapat lihat bagaimana Cik Qayyum pun, saya tengok dia ada visi dia sendiri, dia ada semangat seorang usahawan belia B40. Saya tengok walaupun hari ini dia tak begitu sihat, tapi dengan semangat wajah dia sanggup meluangkan masa memberi 1-2 tip pada B40 di luar sana, macam mana adaptasi digital dalam bisnes, menolong perniagaan. Seperti mana dia kata, semuanya dia ujung jari. Dulu kalau dia kata masa awal-awal PKP 3-4 bulan dia dah down, dia kata bisnes dah close 3-4 bulan tak tahu nak buat apa. Tetapi dengan adanya Warung Rider ni membuka satu paradigma baru dalam menjalankan perniagaan. Jadi saya pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada Cik Kem sebagai wakil daripada Warung Rider dan juga Cik Qayyum kerana dapat memberi satu perkongsian maklumat pada para penonton FB Live Sesi Usahawan SME Corp Malaysia. Jadi saya rasa seperti dinyanyikan oleh kepada para penonton tadi, sesi pagi ini akan ada sedikit kelainan. Kita akan ada sesi soal kuis yang akan menyediakan hadiah-hadiah kepada penonton yang bertuah. Jadi untuk sesi kuis ni mungkin Cik Kem boleh mengutarakan apakah soalan-soalan kuis bagi penonton di luar sana, dan kepada penonton di luar sana yang berhasrat untuk menyertai kuis ni, hadiah-hadiah menarik menanti anda. Cuma berdasarkan soalan kuis nanti, tuan-tuan dan puan-puan boleh mengemukakan jawapan di komen FB Live SME Corp Malaysia, dan para penonton yang siapa cepat paling dapat memberi jawapan yang betul akan dikira sebagai pemenang. Jadi Cik Kem, Cik Qayyum. Saya jawab boleh? Cik Qayyum nak jawab soalan kuis sebelum soalan kita tanya. Kita bagi peluang lah dekat kita punya penonton ni. Ya. Cik Qayyum tak payah jawab lah, Cik Qayyum. Cik Qayyum belanja makan. Siapa-siapa yang nak jadi seperti peniaga boleh pergi ke kedai Cik Qayyum belanja makan. Mari. Landmark senang kan? Landmark dia senang. Kena sedekah tu Cik Qayyum. Cik Qayyum, Cik Qayyum ni seorang peniaga muda yang bagi saya dia cekal lah. Kan? Di saat hampir kedai dia itu hampir nak tutup. Kan? Dan dia sugul, dia kata apa, dia down lah, kan? Tapi dia bangkit semula sebab dia tahu benda ni bukannya salah siapa-siapa. Benda ni memang pandemik ni berlaku bukannya sesuatu yang orang minta, kan? Tapi dia cepat, dia ambil tindakan, dia cepat, dan dia tak menyalahkan orang lain, dan dia mengambil mengambil ikhtiar, kan? So tahniahlah pada Cik Qayyum ni. Saya cakap dekat depan orang ramai ni, saya banggalah peniaga macam Cik Qayyum ni, dan saya yakin inilah peniaga-peniaga yang berkualiti yang SME Corp, pihak SME Corp nak macam ni. Ya, betul. Saya tengok. Terutama di kalangan orang muda ni, kan, ambil kesempatan ni, kan, bukan hanya suka orang kata menuding jari, menyalahkan pihak-pihak, agensi kerajaan dan semua, tetapi menyahut seruan tu. Dan mungkin insyaAllah saya rasa pihak SME Corp boleh bantu Cik Qayyum untuk bersadar yang lebih besar lagi, kan? InsyaAllah Cik Qayyum. Nanti apa-apa boleh datang ke SME Corp ataupun boleh berhubung lanjut dengan SME Corp. Mungkin ada lagi peluang-peluang lain yang kita sediakan. Okey, Cik Kem, dipersilakan untuk soalan kuis. Baik, soalan pertama. Apakah website Warung Rider? Apakah website Warung Rider? Okay. Apa nama dia? www.warung apa dia?
Okey, kepada penonton di luar sana, cepat-cepat jawab Ya, di ruangan komen. Nanti pembantu saya akan jawab komen tu nanti siapa menang kita habis www.warungapa.com. Apa ni? Cik Kem dah bagi hint tu. So kepada penonton di luar sana, sila cepat kemukakan jawapan anda kerana saya rasa soalan tu agak mudah. www.warungraida.com www.warung.com. Soalan pertama lah. So kita pergi kepada soalan kedua. Ya. Baik, soalan kedua. Apakah tagline Warung Raida? Bersih, suci dan apa dia? Bersih, suci dan dia start huruf H. Bersih, suci dan apa? H. Itu tagline Warung Raida. Boleh jawab. Okey. Saya boleh teruskan soalan saya? Soalan ketiga. Boleh. Kita ada 10 hadiah ni nak bagi kepada semua penonton-penonton. Soalan ketiga. Siapakah agensi yang menjalankan program Microconnector? Siapakah agensi yang menjalankan program Microconnector? Sebab macam Warung Raida ni kita adalah syarikat yang mendapat bantuan ataupun benefit daripada program Microconnector. Jadi siapa yang buat program Microconnector? Clue dia adalah S, apa dia? Itu agensi dia. S, okay? So itu clue dia. Senang saja. Dekat belakang. Benda tu ada je kat belakang. Cik D. Kan? Okay. Nombor 4. Ada satu program yang baru-baru dilancarkan oleh Yang Perdana Menteri pada bulan Februari, tengah bulan Februari. Apakah nama program yang dilancarkan oleh Perdana Menteri ini? Apa dia? Apa? Okay. Itu soalan. Soalan kelima. Senang betul je soalan dia. Senang. Geram pula rasa. Kita memang kena menyenangkan orang ramai. So, memang konsep Warung Raida pun nak menyenangkan orang ramai. Jadi soalan tu kenalah senang kan. Soalan kelima. Apakah nama website SME Corp Malaysia? Apakah nama website SME Corp Malaysia? Dibenarkan Google untuk mendapatkan dia. Dan soalan ke-6, apakah warna kotak box Warung Raida ni dipakai? Apakah warna kotak Warung Raida dipakai? Nombor 7, apakah salah satu insentif untuk rider yang menjadi rider dengan Warung Raida? Apakah salah satu insentif yang kita bagi kepada rider yang daftar dengan Warung Raida? Dan nombor 8. Soalan ke-8, apakah nama kementerian yang menyokong idea dan program Warung Raida? Apakah nama kementerian yang menyokong program Warung Raida? Saya bagi clue Kementerian Pembangunan okay. Seterusnya adalah apakah nombor telefon hotline Warung Raida? Adakah nombor telefon dia? Ini ABC. Adakah 89399797 ataupun 89390000 ataupun 12294422. Okey. So 89399797 mana satu nombor dia? Boleh pilih. A atau B atau C. Okey. Dan satu lagi Encik Kayum ni dia meniaga apa? Dia meniaga kedai runcit ke? Dia meniaga pakaian ke? Apa dia perniagaan yang dijalankan? So itulah 10 soalan. Okay, kalau siapa dapat jawab soalan tu, kita akan bagi hadiah sumbangan daripada Warung Raida sendiri. Dan kita akan berhubunglah dengan peniaga-peniaga tu. Kita akan berhubung dengan pemenang-pemenang untuk bagi hadiah-hadiah. Jadi saya rasa soalan-soalan ni pun senang dan saya yakin tuan-tuan boleh jawab soalan ni. Itu saja Cik Nik Kamil. Okey. Terima kasih Cik Kem. Saya rasa soalan tu amat mudah sangat sebab kau tengok apa jawapan tu dah ada sebenarnya. Kalau di belakang Cik Kem pun saya tengok dah nampak tu ada satu jawapan tu. Di belakang saya pun dah ada jawapan. Dan apa yang dikongsi oleh Cik Kem, apa semua tu dah ada sebenarnya. Cuma untuk kita penonton recap aja apa yang kita utarakan dan berbincang pada pagi ni. Jadi kepada para penonton di luar sana, cepat-cepatlah memberi jawapan di ruangan komen yang mana dapat menjawab paling awal dengan jawapan yang betul
akan dikira sebagai pemenang dan pihak Warung Rider sendiri akan menghubungi para penonton yang telah memberi jawapan yang betul untuk kita memberi hadiah kepada para pemenang. Jadi saya rasa kita telah bersama-sama lebih kurang dalam sejam 15 minit pada sesi pagi ini. Saya rasa mungkin ini adalah saya rasa masa agak mencemburui kita, tetapi bagi mengakhiri sesi pada pagi ini, mungkin Cik Kem sendiri ataupun Cik Kayum ada patah dua kata apa yang mungkin masa berdiskusi tadi kita ada tertinggal, atau apakah ada pesanan kepada para peniaga di luar sana, para usahawan B40, apa mungkin ada yang ingin disuarakan atau dikongsi bersama dengan para penonton kita pada hari ini. Dipersilakan Cik Kem dan juga Cik Kayum. Mr. Kem dulu boleh? Okey. Saya ucapkan terima kasih kepada pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada pihak SME Corp bersama Encik Mahathir, Encik Nik Muhammad Kamil kan, dan juga semua warga kerja SME Corp yang memberi peluang untuk pihak Warung Rider memberi penjelasan kepada orang ramai, dan saya ucapkan syabas sekali lagi kepada SME Corp dan terus-teruskan membantu golongan peniaga seperti Cik Kayum ini, dan seterusnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia yang banyak memberi bantuan, galakan dan didikan serta dorongan kepada pihak Warung Rider untuk terus berkembang, dan sudah tentunya kepada pihak Gabungan Persatuan Penjaja Kecil Melayu Malaysia yang betul-betul rumus menjadikan program Warung Rider satu program yang berjaya, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak daripada kita ada sedikit masalah teknikal. Cik Kayum, mungkin sementara kita rectify balik masalah itu, mungkin Cik Kayum boleh ada apa yang di-share oleh Cik Kayum? Saya berpegang kepada 4 alfabet ni, iaitu kalau kita gabung jadi duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Tak ada 4 ni, payahlah. So kena tanam betul-betul kat dalam minda dengan hati. Bangun pagi, nak buat bisnes untuk apa? So ingatlah 4. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Itu sahaja. Okey. Satu amanat yang agak simple tapi presis daripada Cik Kayum. Terima kasih. Saya harap ini akan menjadi satu tips berguna kepada golongan B40 di luar sana. Mungkin lepas ni saya rasa ramai akan berhubung dengan Cik Kayum. Mungkin dia orang lebih tahu lebih lanjut, dan mungkin akan berkunjung sendiri ke kedai Cik Kayum untuk boleh. Melihat sedikit lokasi Cik Kayum di Serdang kan? Landmark dia cari McDonald's Seri Kembangan. Okey, terima kasih Cik Kayum. Mungkin lepas ni kita akan tu. Okey, Cik Kamarul dah on the line. Okey, sekian terima kasih banyak. Terus sokong Warung Rider, bagi kita peluang untuk berada dalam pasaran. Of course, sudah tentunya akan ada kata apa, cabaran-cabaran ataupun masalah-masalah kecil seperti kita nak daftarkan peniaga ni yang tak biasa dengan teknologi ni, tapi kita akan berusaha membantu usahawan-usahawan ni agar terus berada dalam platform kita. Ingat, nak join kita ni adalah percuma, tidak ada hidden cost, tak ada cost-cost yang belik-belik apa semua. Kalau kita betul-betul nak bantu peniaga ni, memang kita kena isytiharkan, memang kita nak tolong, dan pada masa yang sama gunakan Warung Rider untuk hantar apa saja, bukan saja makanan tapi barang grocery, tetapi juga barang-barang farmasi, barang-barang dokumen. Contohnya kalau suami dia bekerja tak boleh nak balik makan tengah hari, wife boleh guna Warung Rider hantarlah. Jadi apa saja gunakan Warung Rider, bersih, suci dan halal. Okey, terima kasih Cik Kayum. Sekali lagi saya mewakili pihak SME Corp Malaysia mengucapkan terima kasih kepada ahli panel kita, kepada Cik Kem dan juga Cik Kayum, kerana dapat bersama dengan para penonton kita untuk berkongsi sedikit maklumat yang berfaedah mengenai Warung Rider dan juga dari segi manfaat daripada mention sendiri saudara Cik Kayum. Sekali lagi kami di pihak SME Corp mengucapkan terima kasih, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi, akan close contact dengan Cik Kem dan juga Cik Kayum. Jadi kepada para penonton di luar sana juga kami mengucapkan terima kasih kerana dapat bersama pada pagi ini dalam sesi soalan. Jangan lupa pada minggu depan kita akan ke udara lagi pada hari dan masa yang sama. Jadi akhir kata daripada pihak SME Corp Malaysia, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak ahli panel juga para penonton, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sekian terima kasih. Baik.